Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kita kembali dalam video part 2 untuk pembelajaran hari ini. Jadi, standard pembelajaran seterusnya adalah 1.1.6 iaitu menentukan punca suatu persamaan kuadratik dengan kaedah pemfaktoran. Okey, jadi yang ni pula kita nak belajar untuk macam mana nak cari punca. Tadi kita belajar macam mana nak tentukan punca tu betul ke punca bagi persamaan kuadratik tu. Yang ni pula kita nak cari pula punca bagi persamaan kuadratik yang ada. So, kita tengok contoh modul mudah A muka surat 7 dengan 8. Okey, untuk mencari setiap punca-punca bagi persamaan kuadratik ni, senang je. Awak kena tekan kalkulator je. Okey, saya akan ajar cara nak tekan kalkulator. So, kita tengok dulu yang pertama. Dia bagi punca persamaan kuadratik dia adalah x kuasa 2 tambah 17x tambah 72. Jadi, mula-mula sekali awak kena keluarkan apakah nilai A, apakah nilai B, apakah nilai C. Jadi, awak dah keluarkan nilai A, nilai B dengan C. Dekat mod, cari yang ada EQN, equation. Maksudnya equation. Equation nombor 5, so tekan nombor 5. Cari yang mana ada kuasa tertinggi dia adalah kuasa 2. So, yang inilah nombor 3, AX kuasa 2 kan. Tekan nombor 3, dia akan menjadi macam ini. So, awak masukkan setiap nilai dia. A tadi awak dapat 1, B dia, okey, sama dengan B dia dapat 17. Okey, C dia adalah 72. Awak akan dapat jawapan awak terus. Maknanya X pertama ni adalah, punca pertama awak adalah negatif 8. Dan yang kedua adalah negatif 9. Okey, tadi negatif 8 dengan negatif 9 ingat So, kita dapat kenal pasti. Kita punya X negatif 8 dengan negatif 9. Tetapi, untuk melibatkan yang pengiraan ni kan. Okey, sebenarnya bila dah masuk dalam persamaan, dia akan awak tukarkan simbol operasi dia. Okey, sebab apa tahu? Okey, saya tunjuk jalan pengiraan dia. X tambah 9 ni adalah sebenarnya daripada sama dengan kosong. Okey, jadi awak nak X saja, awak akan pindahkan positif 9 ni ke sebelah, dia akan jadi negatif 9. Sama juga dengan X tambah 8 ni, awak kena samakan dengan kosong. Jadi, awak akan dapat X tu sama dengan negatif 8 sebab pindahkan ke sebelah. Sebab itulah awak akan dapat jawapan negatif 9 dan negatif 8. Bila awak kira kalkulator, dia akan terus bagi awak punca. Jadi untuk jalan kerja, awak perlu melalui pengiraan yang ni dulu. X tambah 9, X tambah 8 ni awak perlu tulis. Jadi macam mana nak tulis? Bila dapat dalam jawapan kalkulator, okey, masukkan dalam nilai ni, awak tukarkan je simbol dia. Okey, kalau dalam kalkulator negatif, masukkan dalam kurungan ni positif. Begitulah untuk buat soalan nombor 1. Kita terus pula ke nombor 2. Keluarkan A, dia adalah 3, B dia adalah negatif 6, C dia tak ada sebab C dia kosong. Okey, so macam mana? Balik dekat kalkulator kita tadi. Okey, kita nak yang baru kan? So, kita pergi dekat mod. Okey, sama 5, 3. Okey, masukkan yang baru. A 3, B negatif 6. Okey, C kosong. So, tengok dapat jawapan berapa? Punca persamaan yang pertama awak, yang pertama 2, yang kedua kosong. Okey, ingat 2 kosong. So, 2 dengan kosong. Tadi dalam kalkulator simbol dia 2, positif. Bila masuk dalam kurungan dia akan jadi tolak 2 dan juga kosong. Ini ada satu kelainan sikit sebab apa? Okey, kenapa dia punya penulisan ni salah? Sebab apa tahu? Cuba bila awak darabkan, awak gunakan yang awak punya konsep kan. Bila darab ke sini. Okey, awak ingat tak lagi macam mana? Yang ni. Okey, bila awak kira ni, awak akan dapat balik tak jawapan 3x kuasa 2 tolak 6x? Kalau tak dapat, maksudnya cara awak punya tulis persamaan ni adalah salah. Okey, awak kena tengok balik. Okey, so macam inilah cara tulis dia. 3x, x tolak 2. Sebab apa? 3x darab dengan x, awak akan dapat 3x kuasa 2. 3x darab dengan negatif 2, awak akan dapat negatif 6x. Okey, sama je. Bila awak keluarkan 3x sama dengan kosong, awak akan dapat x sama dengan 3 tukar ke sini, kosong bahagi 3, awak dapat kosong. Yang ni pula x tolak 2 sama dengan kosong. Bila awak pindahkan negatif 2 ke sana, awak akan dapat 2. That's why punca persamaan awak akan dapat jawapan kosong atau x sama dengan 2. Macam gitulah. Masa tingkatan 2, awak ada belajar cara nak bentukkan ni kurungan ni. So, kalau awak lupa, try reflect balik macam mana, okey? So, kita tengok yang ketiga pula. Perkara penting adalah, bila awak nak cari punca persamaan, awak kena pastikan X awak ni sama dengan kosong. Jadi, sekarang ni tak sama dengan kosong dia, murid-murid. So, kita nak buat apa? Kita kena jadikan dia sama dengan kosong dahulu. So, saya buka dulu kurungan ni kan. Sebab kuasa 2 kurungan ni, jadi saya buka dia akan jadi 2.
So, awak selesaikan dulu. Awak selesaikan dulu 3 ni darab dengan sebelah macam biasalah. Macam awak pernah buat dulu. Okey, selesaikan. Awak akan dapat 9 tolak 6x tambah x kuasa 2. So, yang 2 ni saya bawa dia ke atas. Dia daripada bahagi ke sini akan jadi darab. Jadi akan dapat 2 darab dengan penyelesaian awak yang ini. Okey, lepas tu 8x tambah 40. Lepas tu buat apa? Nak jadikan sama dengan kosong. Pindahkanlah 8x dengan 40 ni ke sebelah sini. Jadi akan dapat kosong. Awak bentukkanlah kepada bentuk persamaan kuadratik yang umum iaitu ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Jadi mana ax kuasa 2? Bawa ke depan dulu. Okey, jadi kita dah keluarkan, dah selesaikan. Kita akan dapat jawapan x kuasa 2 tolak 10 tolak 11. Jadi keluarkanlah nilai A, nilai B awak, nilai C awak. Lepas tu ambil kalkulator. Okey, kira. Masukkan macam tadi yang saya ajar. Okey, A dia berapa? 1. B dia berapa? Negatif 10. C dia negatif 11. Okey, tekan kalkulator dapat jawapan. Punca pertama adalah 11. Yang kedua adalah negatif 1. Maknanya 11 negatif 1. Bila masuk kurungan, 11 akan jadi negatif 11. 1 akan jadi positif 1. Kita tengok. Okay, nampak? Negatif 11, positif 1. So, bila keluarkan punca dia memang akan dapat jawapan negatif 1 dengan 11. Sama macam perkiraan yang saya ajar tadi. Okey? Guna je kalkulator. So, pause. Modul mudah A, muka surat 7 dan 8. Praktis DHSKP 1.1F, nombor 1 dan 2. Cuba buat ya. Kalau tak faham, mesej saya. Okey, baiklah. Jadi, standard pembelajaran seterusnya adalah 1.1.7 iaitu melakar graf fungsi kuadratik. Nampak macam susah, betul tak? Okey, tapi tak apa. Ada tips-tips yang mudah untuk awak senang lukis graf fungsi ni. Okey, so kita tengok. Basically, benda yang umum adalah awak kena tahu fx tu sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Okey, dia kena ada dalam bentuk umum. Okey. Okey, ada 4 tips. Yang pertama sekali apa dia? Awak kena tentukan bentuk graf. Macam mana nak tentukan bentuk graf? Awak kena tengok nilai A. Okey, nilai A sama kalau lebih besar daripada kosong, dia akan tersenyum. Tapi kalau kurang daripada kosong, dia akan masam. Okey, tengok pula. Yang kedua adalah menentukan pintasan Y. Pintasan Y kita adalah C, nilai C kita. Dan yang ketiga adalah mengira pintasan X. Guna kaedah apa tadi yang kita belajar? Kaedah pengfaktoran untuk mencari punca. Ingat tak? Pintasan X bersamaan dengan punca. Jadi yang terakhir sekali adalah untuk tentukan paksi simetri. Formula dia adalah X sama dengan negatif B bahagi 2A. Okey, awak ingat empat-empat ni mudah je untuk awak melakar graf. Okey, jelas? Kita teruskan dengan contoh. Dah ada dalam fungsi dia fx. Okey, jadi pertama sekali bentuk graf kena tengok nilai A. A dia sama dengan negatif 1. Jadi, bila kurang daripada kosong, dia akan membentuk graf masam. Okay, yang kedua pula, pintasan Y dia tengok nilai C. Jadi, nilai C dia di mana? Di belakang ni. Jadi, negatif C sama dengan negatif 16. Okey. Lepas tu, nak cari pintasan X pula. Pintasan X macam mana? Ambil daripada ungkapan ni, samakan dengan kosong. Okey, jadi tekan kalkulator. Okey, saya sekali lagi ajar kita sama-sama tekan kalkulator. Mod. Okey, mod 53. Okey. Mod 53. Okey, masukkan nilai dia negatif 1. Okey, sama dengan 10 sama dengan negatif 16. Okey, dapatlah punca persamaan awak adalah 8 dan juga 2. Nampak tak? 8 dan 2. Tapi dalam ni dia tulis, dia tukar simbol. Okey. Seterusnya, nak cari paksi simetri pula adalah masukkan je nilai B dengan A. Jadi, mari sama-sama kita bentukkan graf ni. Okey, dah dapat maklumat semua. Bolehlah kita bentukkan. Masukkan pintasan Y awak adalah 16, negatif 16. Okey, pintasan X dia adalah 2 dengan 8. Okey, lepas tu kita lukislah. Kita kena pastikan graf kita ni masam kan. Jadi, kita kena bentuk dia macam you terbalik lah. So, kita kena lalu sini. Okey, lalu sini. Okey, melengkung sikit. Okey, turun. Okey, bawa ke bawah. Okey, dah jadi. Nampak macam tak cantik kan? Tapi nanti awak lukislah sendiri cantik-cantik.
pastikan jangan guna pembaris, kena freehand. Okay, kalau awak ada pembaris lengkok bolehlah gunakan. Alright, so inilah cara nak buat lakar graf. Kita tengok contoh seterusnya. Okay, sama juga pertama sekali awak kena cari A dia. A lebih besar, A sama dengan 1 lebih daripada kosong. Jadi graf tu akan tersenyum. So pintasan Y dia berapa? Negatif 5. Okay, pintasan X dia berapa? Tekan kalkulator macam tadi. Okay, jom sama-sama tekan lagi sekali. Saya dah settingkan ni, tinggal masukkan je lah nilai. So 1, negatif 4, negatif 5. Okay, dapatlah jawapan. Punca dia adalah 5 dan juga negatif 1. Okay, 5 negatif 1. Okay, lepas tu paksi simetri kita adalah 2. So, kita masukkanlah maklumat yang kita dah dapat. Pintasan Y negatif 5. Pintasan X negatif 1 dengan 5. Lepas tu, kita lukiskan sahaja. Okay, dia bentuk senyum kan? Jadi, dia akan sentuh dekat negatif 5 tu. So, dia punya paksi simetri dekat 2. Maknanya muncung dia mesti dekat sini sikit. Okay, lepas tu baru naik atas. Okay. So, maknanya nanti awak nampak lah ni macam lengkong kan sini Okay, agak-agak lah. Tak cantik lukisan saya ni. Alamak, pasal terpadam ni. Okay. So, macam inilah graf awak nanti akan jadi. Okay. Mudah ke tidak? Mudah kan? Okay. Kita tengok yang terakhir pula contoh. So, dia punya A adalah 3. Okay, jadi dia akan senyum. Pintasan Y dia adalah 2. Nilai B yang tak ada, okay? So, pintasan X macam mana nak cari? Okay, bila awak cuba masuk kalkulator, okay, saya cuba saya tunjuk dekat awak. Bila awak cuba masuk kalkulator, okay, 3, A, B tak ada, C dia 2. Okay, awak akan dapat jawapan awak macam ni. So, this one is not a valid answer. Jawapan yang tak valid sebab apa? Dia tak boleh lah. Jadi, macam mana cara lain dia adalah, awak gantikanlah nilai X awak ni apa-apa je awak nak letak. Okay, awak gantikan dia. Okay, contoh awak letak X dia sama dengan 1. Saya letak X sama dengan 1 kan. Okay, jadi Y dia akan jadi apa? Okay, Y dia akan dapat 5. So, koordinat yang saya boleh gunakan adalah 1 dengan 5. So, kita tengok pula paksi simetri adalah kosong. Maknanya apa kat sini? Okay, kita lah try lakar Maknanya kat sini koordinat saya yang ni negatif 1. Saya ambil ini 1. Okay, jadi bila 1 ni dia akan membentuk yang 5 sini. So, bentuk graf dia senyum kan? So, dia akan macam gini. Okay. Sebab apa? Tengok, paksi simetri dia kosong. Maknanya bucu ni dekat kosong sini. So, ni yang maksud dia apa? Ni bila awak X awak 1, Y awak akan 5. Macam ni lah. Anggaran macam ni lah. Okay. Sebab dia tak menyentuh pintasan X. Dia tak ada pintasan X, nampak tak? Dia tak ada pintasan X. Jadi macam mana nak lukis, awak kena tahulah lengkungan dia. Okay, awak kena agak-agakkan lah ambil nilai 1 ke 2 ke. Kalau awak masukkan nilai 2 pun boleh. Jadi bila nilai 2, berapa nilai Y awak? Awak akan dapatlah lakaran dia. Okay, macam gitulah. Okay, faham? Jadi pause macam biasa. Cuba try buat muka surat 9. Praktis di SKP 1.1G nombor 1. Snap, hantar dekat Telegram dan awak boleh teruskan ke bahagian akhir. Baiklah, kita dah pun tiba ke standard pembelajaran yang terakhir. Jangan risau, yang terakhir ni mudah saja. Penyelesaian masalah. Tapi jangan risau, kalau awak betul-betul faham konsep persamaan kuadratik ni, awak boleh selesaikan. Okay, kita tengok Contoh soalan dalam buku model mudah muka surat 10. Kita baca soalan sama-sama. Okay. Gambar di atas menunjukkan sebuah kolam ikan yang perlu dipasang pagar dengan dawai pagar. Panjang kolam ialah 3Y tolak 5M meter lah. Dan lebarnya ialah Y meter. Jadi sekarang kita tak tahu nilai Y ni berapa. So, kita keluarkan maklumat dia bagi. So, kolam ni berbentuk segi empat kan. Jadi, segi empat dia kata panjang. Jadi, panjang adalah di sini. Dan lebar adalah di sini. Okey, lepas tu tengok soalan pertama. Ungkapkan luas. Luas A cm square kolam itu dalam sebutan Y. Bermaksud macam mana nak cari luas? Panjang darab lebar. Jadi panjang dia adalah 3Y tolak 5 darab dengan Y. Dan awak kena selesaikan. Okey. Bukalah kurungan 3Y darab dengan Y akan dapat 3Y kuasa 2. Tolak 5Y darab dengan Y dapat tolak 5Y. So boleh lagi kecilkan ke? Tak perlu. Dia dah dalam persamaan kuadratik. Dan ni nampak tak? Okey. Jadi,
A dah pun selesai. Kita terus kepada B pula. Diberi luas kolam itu ialah 78 cm square. Luas. Okey. Hitung kos memagar kolam itu jika kos dawai pagar itu ialah RM25 semeter. Jadi macam mana selesaikan ni? Awak dah tahu dah berapa formula luas dia. Jadi dia dah bagi tahu dah. Total luas adalah 78. Jadi mula-mula sekali awak dah dapat formula tadi, awak bandingkanlah. Gantikan je A tu dengan nilai luas kan. 78 ni kan bersamaan dengan fungsi kuadratik tadi kan, ungkapan kuadratik. Selesaikan dia, bentukkan dia ikut persamaan kuadratik. Okey, mesti sama dengan kosong. Lepas tu awak carilah punca dia. Okey, cari punca dia. Macam mana nak cari punca dia? Ni ada repeated ni, tolong ignore. Okey, punca dia macam mana nak cari? Tekan saja kalkulator. Masukkan nilai. Nilai A awak, B awak, C awak. Dapat. Okey, nilai A adalah 3, negatif 5, negatif 78. Okey, so kita tengok. Kita dapat punca pertama adalah 6 dan juga negatif 13/3. Okey, that's why lah saya buat macam ni. Sebab apa? Bila keluarkan Y sama dengan 3Y tambah 13 sama dengan 0, dia akan dapat Y negatif 13/3. Okey, Y negatif 6 pula bila keluarkan akan dapat Y sama dengan 6. Jadi itulah jawapan untuk persama dia punya punca. So awak tengok antara ni. Mana satu yang logik? Adakah negatif atau positif? Jadi awak akan ambil Y sama dengan 6 lagi logik. So kita kira lah. Masukkan dalam dia punya perimeter kolam. Sebab dia nak pagar kan. Perimeter kolam berapa luas perimeter ni? Tambahkanlah. 2 ni 3Y 3Y. Okay, darabkan tambah dengan Y tambah Y 2Y. So awak akan dapat total perimeter adalah 8Y tolak 10. Jadi Y tadi kita ambil 6. So, masukkan 6, kita akan dapat total perimeter dalam meter adalah 38. So, nak cari kos dia berapa? Okey, 38 meter ni kena darab dengan RM25 semeter. Awak akan dapat total kos awak adalah RM950. Begitulah. Jadi, pause. Buat muka surat 10. Praktis di KSP 1.1H. Okey, nombor 1. Okey. Saya dah bagi contoh tadi, cuma awak tinggal fahamkan dan salinkan saja. Okay, snap, hantar di Telegram dan awak boleh teruskan menonton. Akhir sekali, bab 1 dah selesai. Okay, itu saja untuk pembelajaran kita dalam bab 1. Okay, so sebelum kita akhiri adalah sikit quotes kata-kata. Okay, 20 tahun dari sekarang, anda akan kecewa. 20 tahun dari sekarang, anda akan kecewa dengan perkara yang tidak anda lakukan berbanding dengan perkara yang telah anda lakukan. Jadi, fikirkan elok-elok ayat saya. 20 tahun dari sekarang. Awak dah berumur berapa sekarang? 16 tahun, betul tak? Jadi, 20 tahun bermaksud berapa? Awak punya umur. Okey? 36. Anda akan kecewa dengan perkara yang awak tak lakukan. Awak akan kecewa dengan perkara yang awak tak lakukan berbanding dengan perkara yang awak dah lakukan. Jadi konklusinya, pilihlah sama ada online kelas ni awak masih nak terus leka, tidur, tak siapkan kerja rumah ataupun cuba berubah untuk menjadi lebih komit dengan kelas online ni. Okey, pilihan di tangan anda. Biasalah menjadi orang yang bertanggungjawab terhadap keputusan sendiri. Okey? Itu saja. Terima kasih kerana telah menonton video ini sehingga ke akhirnya. Kita jumpa di Google Meet nanti, okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.